Sambung lagi kita punya AdMath. Soalan ada lagi 2 baki untuk masalah harian pembezaan. So yang soalan yang 2 yang saya pilih yang terakhir ni adalah sedikit susah dan sedikit teknikal, dekat mana kita nak derive, nak terbitkan persamaan yang dia suruh tunjukkan tu. Itu sedikit teknikal lah. So saya akan buat langkah-langkah yang terperinci supaya boleh faham dan boleh buat sendirilah bila keluar soalan yang lebih kurang macam ni. So soalan yang pertama ni, rajah di sebelah menunjukkan keratan rentas sebuah mangkuk yang berbentuk hemisfera berjejari 8 cm. Air dituang ke dalam mangkuk itu dengan keadaan tinggi HCM. Air itu bertambah dengan kadar 0.2 cm per saat. So daripada maklumat ni kita tahu jejari dia 8 cm. Lepas tu H adalah tinggi dan di HDP dia adalah positif 0.2. Okey, A. Tunjukkan bahawa luas permukaan air LCM persegi dalam mangkuk itu diberi oleh ungkapan inilah. So dia suruh kita tunjukkan luas permukaan air. So kalau kita tengok daripada atas, mangkuk ni berbentuk bulat lah kan. So luas permukaan air adalah berbentuk bulat. So ini dekat tengah dia pusat berjejari 8. So luas permukaan air L sama dengan pi J kuasa 2. Tetapi J kita ni dia berubah-ubah kan. Dia berubah-ubah sebab kalau yang paling atas sekali J dia 8. Kalau yang bawah sikit J dia mesti kurang daripada 8 lah. Dia berubah dengan mengikut ketinggian air. Mengikut ketinggian air. Kalau tinggi paling tinggi sekali iaitu 8 sebab daripada sini pusat ke hujung adalah diameter. Pusat ke hujung bawah ni pun silap. Pusat ke hujung adalah jejari, maka pusat ke hujung ini pun jejari juga. Maka ketinggian maksimum yang kita boleh peroleh untuk mangkuk berbentuk hemisfera ni adalah 8 cm untuk ketinggian maksimum. Maka kalau kurang daripada 8 cm, jejari pun akan kurang daripada 8 cm. Cuma kita tak tahu berapa banyak dia kurang. Adakah jejari dia, kalau dia ketinggian dia 7 cm, jejari dia 7 cm juga. Ataupun kalau jejari dia 7 cm, ketinggian dia maybe 7.5 cm. Kita tak tahu. Maka kita memerlukan sesuatu ungkapan, sesuatu maklumat tambahan yang kita kena fikirkan supaya kita boleh kaitkan, hubungkan jejari dengan ketinggian. Dan lagi satu, formula yang dia tunjuk dekat sini adalah berdasarkan ketinggian H. Maka kita kena mansuhkan J. Mansuhkan J dan gantikan dengan nilai H. So macam mana kita nak buat? Yang kita boleh tengok daripada separuh hemisfer ni, dia membentuk sesuatu bentuk seakan-akan segitiga. Tetapi bukan segitiga yang kita tahu lah kan. Sebab segitiga yang kita tahu dia tak ada permukaan lengkung. Cuma ini lebih kurang macam segitiga lah. Apa yang kita boleh tengok dekat sini, kalau paras air dia dekat sini, kita ambil hubungan daripada pusat hemisfer tu, pusat dia ke hujung sekali. So daripada pusat O ni ke hujung sekali yang pertama ni adalah jejari. Jejari hemisfera ataupun jejari sfera lah kalau dia ni bulatan lengkap kan. Dan sama juga dengan jarak antara pusat ni dengan hujung yang sebelah sini. Yang ni pun jejari juga, sebab maksud jejari adalah jarak antara pusat bulatan ataupun pusat sfera ke hujung sekali, ke lilitan bulatan yang paling hujung sekali. So yang ni adalah paling hujung sekali, maka jarak mereka adalah jejari. Sama lah juga daripada pusat ni ke hujung paras air ni, jadi pun jejari bulatan 8 cm. Tapi jejari yang kita nak relate, kita nak hubungkan adalah jejari permukaan air. Maka kita tak bolehlah bagi simbol J untuk jejari bulatan. Maka kita boleh jelas tulis 8 dan yang ni kita labelkan sebagai J.
Sebab J ni yang kita masukkan dalam formula luas. Manakala jejari yang 8 ni adalah jejari hemisfera tu. Dia tidak berubah, dia malam. Dan kedalaman air adalah H. Maka kita boleh cari, kita boleh nampak kita ada segi 3 dekat sini. Segi 3 bersudut tegak. Di mana yang bawah ni adalah jejari permukaan air. Yang hypotenuse dia adalah J jari hemisfera. Kita tak perlu tulis simbol, kita just tulis nombor sesiap sebab dia tidak berubah, dia sentiasa 8. Dan tinggi bagi segitiga ni adalah, kalau tinggi sepenuhnya adalah 8 sebab jarak daripada pusat ke hujung adalah 8 jejari, maka baki jarak antara pusat ke hujung segitiga ni adalah 8 tolak H. Maka kita boleh guna hubungan teorem Pythagoras untuk menerbitkan hubungan J dengan H. So 8 kuasa 2, hypotenuse kuasa 2 sama dengan sisi kuasa 2 tambah 8 tolak H kuasa 2. Maka kalau kita kembangkan, yang sebelah sini jadi 64 tolak 16H tambah H kuasa 2. Okey, disebabkan kita nak mansuhkan J kuasa 2, maka the rest kita bawa main sini. So J kuasa 2 sama dengan 64 tolak 64 kosong, tinggallah 16H tolak H kuasa 2. So kita masukkan dalam formula luas kita, L sama dengan pi 16H tolak H kuasa 2. Maka teruslah kita tunjukkan bahawa formula itu sama. Okey, itu untuk A. Untuk B, cari kadar pertambahan luas permukaan air. Cari dl dt ketika H ialah 6. So kita nak cari dl dt, kita buat ketua rantai. dl dt, apakah yang kawasan yang terhilang ni? Kuantiti terhubung. Kuantiti yang terhubung dengan L adalah H. So dH dt. Okey. So apa yang kita dah ada, dH dt kita dah ada, dl dH kita boleh cari. Maka daripada persamaan yang kita terbitkan awal tadi, kita cari. Sebelum tu kita kembangkan dahulu. L sama dengan 16 pi H tolak pi H kuasa 2. Maka dl dH sama dengan 16 pi tolak 2 pi H. Lepas tu kita masukkan nilai H 6. 16 pi tolak 2 pi darab 6. So 16 pi tolak 12 pi 4 pi. Masukkan dalam formula 4 pi dH dt 0.2. Kita akan dapati dl dt kita 4 darab 0.2 0.8 pi cm persegi S negatif 1. So betul jawapan kita. Okey, soalan yang terakhir. Gajah di sebelah menunjukkan sebuah bongkah berpejar yang terdiri daripada sebuah kon tegak terletak di atas sebuah silinder berjejari JCM. Okey, panjang sendeng kon itu ialah 2 JCM dan isi padu silinder itu ialah 81 pi cm padu. A. Tunjukkan bahawa jumlah luas permukaan bongkah itu LCM persegi diberi oleh, okey, ungkapan ni. Luas permukaan bongkah, maka luas permukaan bongkah kita ada, kita lukis dulu dia punya bentangan. Kon bentangan dia macam ni. Dan silinder bentangan dia macam ni. Okey, kita tak buatlah lagi satu bulatan sebab lagi satu bulatan duduk di dalam, bukan yang luas permukaan lah kan. Untuk luas permukaan, okey, kon pun tak perlulah kita lukis bulatan ni. Sebab yang luar sahaja, permukaan yang di luar sahaja. Maka permukaan melengkung kon tu yang diwakili oleh bentangan ni, dan permukaan melengkung silinder yang diwakili oleh segi 4 dan juga bulatan kat bawah sekali tu. So dekat sini bulatan ni dia adalah berjejari J, maka kita punya panjang segi 4 kita ni adalah lilitan bulatan J ni, 2 pi J.
dan dia punya lebar dia adalah ketinggian silinder. So ketinggian silinder kita boleh buat H lah. Okey, untuk kon pula cara kita nak kira luas, dia mesti formula dia macam ni lah, pi J kuasa 2 tambah pi R L. Tapi dekat sini tak ada lah pi J kuasa 2 sebab kita tak perlukan bulatan tu kan. So pi J kuasa 2 tu untuk bulatan. So yang permukaan melengkung ni formula dia adalah pi R L. L ni adalah panjang sendeng. Okay, panjang sendeng kat sini adalah 2J. J jari. Okey, sebelum ni bukan R lah, kita labelkan J juga. J jari dia sama dengan J jari bulatan J juga. Okey, so kita buat pi J L tambah panjang darab lebar 2 pi J H tambah bulatan pi J kuasa 2. So pi J L ni kita boleh masukkan nilai 2J tambah 2 pi J H tambah pi J kuasa 2. L sama dengan 2 pi J kuasa 2 tambah 2 pi J H tambah pi J kuasa 2. So pi J kuasa 2 dengan 2 pi J kuasa 2 kita boleh tambah jadi 3 pi J kuasa 2 tambah 2 pi J H. Okey, dalam ni soalan diberi dalam ungkapan sebutan J, maka H ni kita kena masukkan. So macam mana nak masukkan? Kita kena ada maklumat tambahan. Maklumat tambahan yang diberi adalah isi padu silinder. Isi padu silinder adalah pi J kuasa 2 H. Nampak tak, kita ada H. Maka isi padu silinder tu bersamaan dengan 81 pi. Pi dengan pi kita boleh cancel. So J kuasa 2 H sama dengan 81. Kita nak masukkan H. H sama dengan 81 per J kuasa 2 dan kita masukkan ke dalam formula kita. 3 pi J kuasa 2 tambah 2 pi J H kita adalah 81 J kuasa 2. Okey, so kita akan dapat 3 pi J kuasa 2 tambah 2 darab 81. Kita dapat 162 pi J kuasa 2 dan J kita boleh cancel, tinggallah 162 pi per J. Lepas tu kita faktorkan, keluarkan 3 pi yang dalam tinggal J kuasa 2 tambah 54 J, dan yang ini adalah yang kita perlu tunjukkan. Okey, yang B, hitung nilai minimum untuk siapa? Untuk luas. Okey, DL DT bila dia minimum ataupun maksimum dia bersamaan dengan kosong. Maka kita ambil yang kita belum faktorkan. Kita ambil yang lebih mudah untuk kita cari pembezaan dia. So J kuasa 2 buat main depan jadi 6 pi J. Yang ni pula 16 pi J negatif 1. So negatif 1 buat main depan jadi negatif 162 pi J negatif 2 sama dengan kosong. Okey, lepas tu 6 pi J sama dengan 162 pi J negatif 2. Kita pindahkan 6 pi J sama dengan 162 pi J kuasa 2. Potong pi dan J kuasa 2 kita boleh bawa ke sebelah sana. So jadi 6J kuasa 3 162. Lepas tu 6 kita boleh bawa pindah ke sini. J kuasa 3 sama dengan 162 bahagi 6. Kita dapat 27. Maka J sama dengan punca kuasa 3 27. J akan dapat 3. So yang ini 3 cm. Okey, buktikan dia minimum ke dia maksimum. Kita kena cari D2L D2L DT2. So kita ambil yang ini. So 6 pi J kita dapat 6 pi saja. Yang belakang ni negatif 2 kita buat di depan jadi positif 2 darab 162 324 pi J negatif 3. Maka ini adalah 6 pi tambah 324 pi J kuasa 3. Masukkan nilai 3 ke dalam J.
So kita akan dapati bawah ni positif, yang atas positif. So overall memang positif. So positif tambah dengan positif akan menjadi nilai positif keseluruhannya. Bila dia positif, dia senyum. Bila dia senyum, dia minimum. So betul, J adalah nilai minimum. Okey, maka kita kena kira lah luas bongkah itu menggunakan nilai J. L sama dengan 3 pi. Lepas tu J kuasa 2, 3 kuasa 2 tambah 54 bahagi 3. So 9, 3 pi, 9 campur 54 bahagi 3, 18. So yang ni jadi 27. 3 pi, 27 darat 3, 81 pi cm per segi. Okey, betul. C diberi bahawa L bertambah dengan kadar. Okey, yang ni soalan kadar pula. Soalan ni adalah soalan B. Yang ni adalah C. So dia kata bertambah. Diberi L bertambah dengan kadar 63 pi. So dl dt. dl dt sama dengan bertambah 63 pi. Lepas tu cari kadar pertambahan J jari. So cari dj dt. dj dt sama dengan berapa bila J dia sama dengan 6. Ya. Maka kita buat petua rantai. Kita nak cari dj dt kan. So dj dt sama dengan apa darab apa dj dengan dt. So yang ni yang tempat kosong adalah kuantiti terhubung dengan J, iaitu dl. So dl dt kita dah ada, dj dl kita boleh cari, dia datang daripada dl dj yang kita dah buat atas ni. Okey, so tulis kat bawah ni dl dj sama dengan 6 pi j tolak 162 pi j kuasa 2. So kita masukkan J 6. Tu je tinggal. Masukkan 6 2 pi 6 kuasa 2 6 darab 6 36 pi tolak 162 pi bahagi 30. 162 pi per 36 ni adalah 9 pi per 2. Kita pemudahkan. Lepas tu 36 pi tolak 9 pi per 2, kita akan dapat 63 pi per 2. Kalau lepas terbalikkan, kita akan dapat 2 per 63 pi. 2 per 63 pi. So dl dt kita adalah 63 pi. 63 pi cancel dengan 63 pi, tinggallah 2 cm per saat. So itu adalah jawapannya, 2 cm per saat. D, cari perubahan kecil. Okey, ni semua ada soalan ni. Ada tunjukkan, ada minimum, ada kadar, ada perubahan kecil. Very good question lah. Tapi dalam SPM tak adalah keluar semua ni macam ni. Salah satu sajalah. Tapi dia berguna untuk buat latihan. Semua aplikasi ada. So cari perubahan kecil dalam L. So cari delta L. So selalunya delta L dengan delta J lah. dl dj. Okey, so cari delta L apabila J menokok maksudnya bertambah daripada 6 ke 6.002. So delta J kita yang baru tolak yang lama. So dapatlah 0.02. Saya balik ke 6.002. 6.002 ya. Kita nak cari delta L, dl dj darab dengan delta J. dl dj kita adalah yang kita dah cari ni 6 pi j tolak 162 pi j kuasa 2. Cuma kita kena masuk J yang lama iaitu 6. Dan memang jawab soalan tadi pun kita dah masukkan nilai 6. So kita ambil je lah nilai 63 pi per 2 ni. So sama dengan 63 pi per 2. Delta J kita adalah 0.002. Maka jawapan kita ni
0.063 pi cm persegi. Ya, itulah jawapannya. Very good question. It encompasses all application yang kita dah belajar. Very good. Dia bukannya kita nak assume dia akan keluar SPM bentuk macam ni, cuma dia bagus untuk kita buat praktis. Boleh pilih atau boleh bezakan aplikasi-aplikasi dalam pembezaan nak guna macam mana. Bila nak buat DY/DX kosong, bila nak buat DY/DT ataupun ketua rantai, bila nak buat delta L. Dia semua bergantung kepada keyword soalan. Dan soalan aplikasi ni macam tadi saya cakap, untuk tiga-tiga aplikasi ni dia melibatkan selalunya luas, isi padu, perimeter, cost dan sebagainya lah. Yang maknanya benda yang dah belajar waktu form 2, form 3 dengan form 1. Dia macam tu saja. Ataupun benda yang dah belajar waktu bab pertama ataupun waktu form 4. Benda yang lepas lah, yang kita assume kita boleh buat persamaan dia kalau perlu tunjukkan.